Gayuba Remix. You know I'm gonna get Gayuba Remix. You know I'm gonna get you, yeah. Whatever it takes to get there. No, I won't drop you like everybody else does. Forget about your friends, they don't care where we go. If they do, we'll get lost in a crowd of people. I've been looking for you forever, baby. We go together, baby. We go. In this crazy world of choices, I've only got a few. Either you're coming with me, or I'm coming with you. 'Cause I finally found you. I finally found you. You never have to worry if what I say is true. Girl, I've been looking for you, and when I saw you, I knew that I finally found you. I finally found you. Gayuba Remix. You know I'm gonna get Gayuba Remix. You know I'm gonna get you, yeah. Whatever it takes to get there. No, I won't drop you like everybody else does. Forget about your friends, they don't care where we go. If they do, we'll get lost in a crowd of people. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fiza di sini. Okey, kita bersama lagi dalam talk show Fiza di sini bersama dengan Amir Saksai. Terima kasih Fiza. Okey, siapa sihat? Alhamdulillah saya sihat lagi. Okey, Cuma serak sikit lah. Ya? Serak. So kena Ini tak. minum. Hari-hari minum. Ni air dah siap. Okey. Okey, kali ni tajuk kita kali ni kita minggu lepas tak ada siaran suku sebab hari raya. Okey. Selamat raya suku. Selamat raya. Patutnya kata raya pun teruskan juga kan. Ah. Tapi kita buat raya ni susah sikit lah kan.
Saya banyak kerja, tak boleh kerja. Tak boleh kerja waktu tu. Tak apa. Next time kita buat. Okey, tajuk kita kali ni saya puas fikir tajuk sebenarnya apa benda. Sebenarnya kita boleh bagi audiens juga siapa nak Fiza hari ni macam upbeat sikit. Macam dah Demam. bukan upbeat tu maksudnya macam excited lebih kan. Mestilah saya sentiasa excited talk show saya. Energy level very high lah kan. Lepas tu saya nak korek banyak rahsia Sifu ni. So kerja you korek lah kan. Correct. Okay. So kali ni kita cari tajuk baru iaitu bagaimana menerima rejection pelanggan. Okey. Ramai orang diorang ni suka mengeluh Sifu. Macam mana bila dah apabila terima rejection tu diorang akan rasa hari ni hari malam. Lepas tu tak ada orang nak diorang punya produk atau servis. And then hari sedunia diorang akan declare hari sedih sedunia. Hari gembira sedunia. Itu kalau gembira memang senyap je lah, memang kena enjoy je. Tapi kalau since bila datang satu rejection dan especially daripada pelanggan lah atau kita business owner kan, kita terima rejection tu kita akan rasa down. Lepas tu dia akan rosak mood kita seharian. Depends lah orang. Ni saya cerita daripada pengalaman saya tau. Okay. So, Pada saya banyak tanya nanti pasal rejection. ya, tanya saya ke? Dan tanya semua lah kan. Okay, Okay, siapa ada soalan boleh tahu, boleh utarakan dekat ruang komen. Nanti saya akan baca, saya akan jawab insyaAllah. Okay. So, saya ada soalan, dah start soalan, boleh? Okay, boleh. Tak masalah. Sebab kita tak nak delay sangat, lama sangat. Okay. Lumrah ke dalam bisnes, ada rejection? Terima kasih Fiza. Sebenarnya topik hari ni saya pun nervous sikit sebab topik ni topik yang very challenging. So bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam Jumaat kepada semua. Terima kasih kerana berada di depan untuk mendengar perkongsian, dan ini adalah perkongsian dari saya untuk semualah insya-Allah ya, sebagai salah satu usaha untuk saya berkongsi dengan semua. Dan terima kasih kepada Fiza dan juga kepada tim kru kita kat depan ni yang berusaha bertungkus lumus untuk menjayakan program-program yang seperti ini. Alright, so soalannya mengenai rejection. Ini soalan yang saya rasa kalau siapa nak buat bisnes, the top most question yang keluar daripada orang punya. Betul tak Fiza? Okay. So sekarang kita balik kepada fitrah asal manusia yang Allah jadikan. Kita bercakap pasal fitrah. Fitrah kita dijadikan oleh Allah secara berpasang-pasangan. Betul tak? Bukanlah maksudnya lelaki, perempuan, suami isteri saja, tetapi dalam apa pun dia dijadikan berpasang-pasang. Umpamanya ada yang positif, betul tak? Hari ni Fiza positif, tapi ada juga yang negatif. Mungkin Farah kat depan tu negatif kan, kita tak tahu kan.
kongsi hari ni. The reality, let's do the reality check. Kita lihat di luar sana. Siapakah mereka-mereka yang berjaya, Fiza? Agak-agak siapakah mereka yang berjaya dan bagaimana mereka menghadapi rejection? Saya bagi jawapan dah ya. Jawapan lah. So realitinya Fiza, realitinya di luar sana. Orang yang mempunyai ini daripada saya lah ya. Orang yang mempunyai kebolehan untuk mengendalikan rejection atau penolakan adalah orang-orang yang dapat mengendalikan kehidupan dan bisnes mereka dengan lebih cemerlang daripada orang lain. Wow. Sukses. Yes, maknanya kat sini siapa yang boleh mengendalikan dengan baik rejection ini, mereka lah yang akan berjaya. Okey, satu lagi quote daripada saya hari ini kan. Saya tidak pernah melihat orang yang begitu cemerlang tidak menghadapi kesukaran, tidak menghadapi kegagalan, tidak menghadapi rejection dalam hidup dia. So orang-orang yang berjaya, kita tengoklah siapa dia. Saya pernah saya tahu seorang leader dalam network marketing nama Mr. Romy Wedera di Amerika Syarikat, dan saya pun telah pun berjumpa dengan beliau. So beliau bercerita bahawa dia membuat dia pada mula dia memulakan network marketing, dia menerima rejection after rejection. Imagine dia kata satu hari dia buat 3 demo, Fiza. 3 demo, dan selama sebulan dia kena reject je, reject. Maknanya total lebih kurang dalam 90 lah, dekat 100 ya. 90 rejection dalam sebulan. Kalau Fiza lah agak-agak, Fiza boleh tak? Saya menangis lah, memang saya quit lah. Saya rasa selepas 3 rejection habiskan. Satu pun kan sakit. Yes, Satu pun kadang macam Tapi kat mana dia sekarang? Dia adalah the top most distributor dalam company tu, okay, yang mendapat distributor paling besar dalam dunia ni, iaitu 75% daripada company distributor semua bawah dia. Walaupun dia hanyalah businessman, membuat bisnes atas produk orang. Maknanya bukan dia punya own, tapi dia buat bisnes atas produk orang. Tetapi bayangkan pendapatan dia multi-million dollar every month. Multi-million dollar every month produk orang. Kan, tapi bagaimana dia handle rejection daripada awal? Maknanya dia ada strong belief kat situ. Dan kenapa dia boleh berada dalam keadaan dia boleh face that rejection, dan nanti saya akan huraikan sedikit sebanyak. So itu satu contoh in reality ya. Dan kalau kita lihat dari segi bisnes, sama juga dalam kehidupan, kita akan face rejection. Jadi saya ada bagi satu formula pagi ni, saya nak semua orang pegang. Wow. Stay tune. Formula dia adalah kita gunakan FAIR concept, F-A-I-R. Okay? FAIR concept ni maksudnya bila kita membuat bisnes, katalah kita membuat marketing, proposal dan sebagainya, kita kena face the rejection. Orang tanya, alah senang lah kau cakap kan, kau ni kan. Tapi first kali, face rejection. Okay? Yang kedua, bila kita face rejection, maknanya kita tidak ada rasa ragu-ragu untuk jumpa orang. Maknanya kita punya matlamat adalah untuk face the rejection. Satu. Kedua, kita kena accept the rejection. Bukan accept tu maksudnya begini. Fiza, kau punya gincu kau ni alah memang haprak habis kan. Tak boleh pakai apa semua. Kau pun sama kan. So bukanlah maknanya kita accept semua konten yang dia bagi kat kita tu. Tetapi maknanya accept di sini untuk kita menerima bahawa semua orang mempunyai pendapat masing-masing. Okey. Itu satu. Yang kedua, face. Dan yang ketiga adalah untuk kita improve. Bagaimana kita nak improve? Kita nak improve bila kita bila kita katalah dah menerima rejection itu, maknanya kita dah decide kata okay, that's it, dan kita minta feedback. Okay, kenapa actually puan atau tuan tak nak menerima produk ini umpamanya kan. Macam saya kan, saya sekarang ni ramai orang kontak, bukan sekarang lah, daripada dulu lagi orang kontak nak suruh join unit trust, nak suruh join insurance, nak suruh join membership vacation dan sebagainya. Tapi saya selalu beritahu, minta maaf tuan ya, minta maaf saya tak interested. Saya terus saja, saya tak cakap banyak. Kan, bayangkan kalau orang tu dia terus terima. Oh ya ke, tuan tak minat, then that's it. So gone the opportunity. Tapi mungkin walaupun statement saya itu benar, saya tak nak, tetapi kemungkinan kalau dia tunjuk kepada saya nilai tambah kenapa saya jadi ahli, mungkin saya join mereka.
You faham tak? Itu satu. Kedua, Really? kedua, saya bila melakukan rejection tu, saya memang ada sebab lah kan. Maknanya saya kata yang pertama sebab saya dah ada membership satu. Kedua, saya tak terlampau banyak buat vacation pun. Dan ketiga, saya tak suka terikat dengan mana-mana hotel atau mana-mana resort. Sebab selalunya yang membership ni dia resort-resort yang lama, yang old. Kita nak yang latest. Saya bagi contoh kan, Fiza pernah tak duduk hotel bawah laut? Okay, so kita nak sesuatu yang different. Katalah kita pergi Dubai, ada hotel situ bawah laut. Bayangkan Fiza tengah mandi kan, tiba-tiba ikan datang tengok Fiza mandi. Seram pula. Tak masa Tapi ni kan. kita kat dalam lah. Dekat Yes. bawah lah. Yang memang macam hotel tu tu. dalam laut, ada glass door. Oh. Dan kita boleh tengok ikan lalu lalang Oh, macam tu. bestnya. So kita nak satu pembaharuan. Kita dah kerja kuat kan. So kita nak sesuatu yang baru. So kita ada sebab. Tetapi katalah orang tu dapat membuktikan pada kita apa nilai tambah untuk menjadi membership. So tu mungkin saya akan accept lah kan. So itu maknanya as an early response. Okay, so tu adalah sesuatu yang saya nak perkongsikan, ya, bahawa rejection ini adalah satu yang normal. Life is about making choices. Sesiapa yang pandai mengendalikan rejection, dia akan lebih berjaya dalam hidup ini. Okay, Fiza. So untuk soalan pertama cukuplah tu. Banyak dah tu. Saya minum dulu. Sifu, maknanya walau macam mana pun rejection ni adalah kita boleh pilih lah sebenarnya kan. Ya, Dia betul. tak adalah kita macam kata terima rejection terus accept, tak boleh. Okay. Sebab dia adalah lumrah. Okay. Bagaimana Hmm. kalau betul-betul lah kita hadapi rejection tu, memang macam orang katalah senang lah cakap rejection, kita jangan ni waktu tu, tapi kalau Right. tapi macam mana kita nak hadapi? Oh. Bagaimana kita nak hadapi kalau betul-betul kita tengah contoh kan orang datang lepas tu early stage lagi dia dah kata tak bagus dah, tak bagus. Tunjuk-tunjuk lepas tu dia dah hentam kan. Kalau yang macam biasa rejection biasa tu okey lagi, tak apa, saya tak berminat. Tapi kalau dia blame kita lagi, dia mengganggu kreativiti kita lagi, tu macam mana? Okay. So soalan tu memang soalan yang padu. So harap jawapan dia pun padu. Okay, sebenarnya bila kita cakap pasal rejection ni, saya nak sebelum saya berkongsi ni saya berkongsi lah, tak semestinya benda tu betul tapi saya nak berkongsi kat sini. Sebenarnya rejection ini dia memberi satu efek to certain extent, different on orang. Ada efek dia tinggi, rendah dan medium. Rejection ini memberi efek kerana dia telah menyentuh ego, iaitu ego adalah part of emosi kita. Dia telah menyentuh ego, iaitu emosi kita. Macam cabar keimanan orang kata. Jadi dia memberi impact. So itu satu effect of rejection. Dan sains telah menunjukkan banyak orang membuat kajian tentang facing rejection ni. Kenapa rejection memberi begitu besar impact kepada bisnes. So scientist dan para neuron surgeon dan sebagainya membuat kajian bahawa kesakitan yang kita dapat daripada fizikal, maknanya daripada kemalangan ke, kecederaan ke dan sebagainya, kecederaan fizikal ini sama dirasakan oleh bahagian otak yang memproses rejection. Maknanya kesakitan daripada rejection tu sama dengan kesakitan daripada badan. Wow. So brain yang sama memproses. Tu maknanya kat situ rejection akan memberi kesakitan, tetapi bergantung kepada sistem pertahanan kita. Macam sakit lah, macam COVID-19. Kenapa orang tua atau kenapa orang yang sakit saja yang akan terkena efek yang besar hingga meninggal dunia? Sebab sistem pertahanan dia lemah. Begitu juga dengan rejection. Kalau kita dah buat sistem pertahanan yang kuat, maka kita boleh survive. Tapi kalau sistem pertahanan kita tak kuat, maka kita akan mudah crumble atau kita mudah jatuh. Jadi macam mana nak buat sistem pertahanan yang kuat? Kita perlu latihan. Itu yang fair tadi tu. Latihan. Latihan. Maknanya kita face it, kita accept it, kita improve it dan kita repeat. Kita buat benda tu ulang-ulang Sampai jadi bukan sampai jadi, sampai satu hari kita dah ketagih untuk facing rejection. Pernah tak Fiza tengok ada orang yang selalu bertanya kita, apa masalah kau, apa problem kau? Sebab dia excited nak solve, nak bagi you satu solusi bagaimana nak menghadapi masalah. Orang-orang ni dah sampai tahap kat situ.
Jadi sampai satu tahap dia dah ketagih untuk Tagih. untuk Tapi rejection. dia okey lah, dia boleh Okey, absorb. alright, sebab Dia dia okey. anggap tu sebagai dia punya challenge. Hmm. Maknanya dia anggap dia sebagai satu good challenge supaya bila dia dapat memberi solusi, memberi manfaat pada orang tu, dia itu satu kejayaan untuk dia. So sebab sebenarnya benda ni adalah memerlukan satu latihan. Jadi bagaimana kita nak menghadapinya, saya ada listkan sebab topik ni topik susah. Jadi pagi tadi sambil saya minum teh tarik, Tapi saya pun susah. so saya listkan juga beberapa perkara yang kita perlu lakukan. Yang pertamanya, kita mesti ada mindset to accept rejection. Mindset. Siapa yang attend saya punya seminar baru ni, Net Pro seminar, dalam 7 langkah yang saya terangkan, dan juga 5 key success factor. Dalam salah satu daripada key success factor adalah mindset. Mindset tu nombor 1, Fiza. Sebab itu adalah the software dia. Bukan setakat kita ada skill, tapi the software dia ada mindset. Jadi mindset tu ada banyak. Salah satu mindset kat situ saya mention mindset of accepting the rejection. Maknanya kat sini bila kita katalah macam Farah kan, Farah promote katalah Gincu, kan, satu produk katalah nama Maybelline kan, mungkinlah, kan. So bila kita maknanya kita promote ataupun kita marketkan produk ni, kita kena ada that mindset yang kemungkinan besar dia akan reject. Dan kat situlah bila kita accept rejection, bila kita ada that mindset of rejection, kita akan berani untuk berjumpa semua orang. Tapi kalau kita mindset kita takut, then susah untuk kita. So mindset tu memang kita tak akan hadapi lah. ya, Tak jadi ada mindset latihan. jadi mindset tu kena ada. Yang kedua, kita kena reframe rejection tu. Maknanya kita menjadikan dia sebagai satu penambahbaikan. Pernah tak Fiza tengok ada setengah orang tu bila kita dah reject kan, dia tanya, "Fiza, kenapa kau tak nak?" Saya stres kalau orang kawan. Dia tanya pula kenapa Correct. saya tak nak. Correct. Sebenarnya apa yang dia nak adalah satu feedback yang tulus ikhlas daripada you. For example, katalah ala Gincu ni, saya dah ada Gincu yang bagus kan. Dia kata, you mungkin dia punya rejection begitulah. Saya dah ada Gincu yang bagus. Tapi bayangkan kalau orang katalah Farah menjual Gincu tu pada you, Farah akan menyatakan, okay, Gincu saya ni merkuri dia rendah daripada standard kan, lebih rendah, and then dia punya ni, dia punya tu kan. Jadi kemungkinan dia boleh walaupun you masih tak accept lagi, tapi kat situ you ada confident level. So daripada that confident level akan memudahkan you untuk, itulah penambahbaikan yang ada. Penambahbaikannya adalah you lebih confident. Sebab apa? You improve from time to time. Jadi itu cara kita untuk menambahbaikan rejection. Dan kemudian kita kena anggap bahawa rejection ini satu peluang. Ya, satu peluang. Peluang untuk mendapat peluang yang lagi bagus. Sebab apa? Sebab tu kadang-kadang kita duk kejar prospek yang memang dah tak berminat pun. Prospek ni kita duk anggap, kita rasa, oh dia ni boleh lah, kita duk kejar. Kita dah buat macam-macam. So kita kena tahu kat mana kita nak stop. Kita nak tahu macam maknanya kita kena move on untuk cari more golden prospect. So kalau dalam bila network marketing umpamanya, kita kena move on. Kan yang saya kata sieve and sort tu kan. Dalam prospecting tu dalam langkah pertama, so kita sieve and sort. Maknanya setelah sampai satu tahap, kita kata kita kena move. Itu baru boleh move on. Janganlah awal-awal kita move on. Kan? Maknanya kita boleh stay Yes. lagi. Okay, dalam Vintage. correct. Begitu juga dalam traditional business, maknanya kita mencari golden opportunity. Kalau network marketing cari golden prospect, dalam traditional business, maknanya kalau kita buat engineering, construction, services, maintenance, trading dan sebagainya, maknanya kita cari golden opportunity. Kita move, kita cari peluang. Kita jumpa orang, kita jumpa the right people. Dan kita macam kita kan sekarang ni, kita jumpa ramai orang yang macam 2 hari lepas strategi kita jumpa company secretary. Kenapa kita jumpa company secretary? Kerana dia ada berpuluh tahun pengalaman dan dia mempunyai database dari segi customer. Customer dia ada SME dan ada mungkin yang jadi corporate giant. So kat situ kita akan collaborate dengan dia, win-win. Kita gunakan database dia dan dia pula dapat memperkembangkan bisnes dia dalam aspek yang lain. Itu yang kita panggil sebagai win-win situation. Itu satu yang dan saya nak cerita mengenai the story sikit. Nak story boleh ke? Boleh. Boleh sangat. Jadi berkenaan dengan peluang, semalam kita ada satu one-on-one consultancy dan orang ini adalah orang yang bagi saya istimewa kerana semasa dia mula approach saya, dia memberi saya satu feedback di mana dia ada banyak masalah. Salah satu masalah utamanya dia adalah facing rejection.
Dia kata dia ni rejection, orang ni rejection, orang tu rejection, orang tu rejection. Jadi saya berkongsi dengan dia pengalaman saya. Pertamanya dari segi pengalaman saya, yang kedua dari segi storyline lah. Maknanya daripada storyline saya, yang kedua saya menganjurkan dia untuk attend seminar-seminar dan juga program-program saya, dan alhamdulillah dia mengikuti semua program-program yang kita sarankan pada dia, dan akhirnya Allah bukakan peluang pada dia. Dia tak dapat really apa yang dia nak, tapi sebenarnya Allah dah bagi dia, guide dia dan beri dia peluang pada benda lain. Maknanya jika kita berusaha berterusan, okay, kita tak tahu, sebab bila kita bercakap pasal rezeki, itu bukan tugas kita. Allah yang akan bagi rezeki. Orang kata rezeki ni daripada banyak pintu. Apa tugas kita? Kita adalah berusaha. Okay, berusaha maknanya berusaha, dan kita tahu bagaimana cara nak berusaha. So, berbalik kepada business owner tadi, alhamdulillah dia dapat satu peluang. Bukan setakat peluang yang biasa-biasa, dapat projek. Siap orang, klien tu siap bagi advance, duit untuk start the business, siap bagi satu business yang unlimited, dan satu hari beribu-ribu dia boleh dapat, kan? Tapi hasil daripada kepercayaan dia, belief dia, yang mana satu hari Allah akan guide dia, akan bawa dia kepada satu business yang sesuai pada dia. Walaupun pada mulanya dia dapat rejection after rejection after rejection. Jadi kat situ ada konsep belief kepada Allah. Ini kita ada tawakal, kita ada doa kita, dan ada usaha kita. Ada 3 perkara ni. Ya. So itu satu, dan satu lagi perkara yang kelima, kita tahu bila kita nak berhenti dengan rejection ini, maknanya untuk kita move on, atau untuk kita move on, kita kena tahu kat mana. Kita tak boleh lah still kita nak bagi education lagi, kita nak negotiate lagi, kita nak follow up lagi. So kita ada satu guideline kita. Macam kalau dalam network marketing, saya sarankan 4 hingga 7 kali kita follow up. 4 hingga 7 kali. Yes, correct. So depend. Some orang suka 4, some suka 5, suka 6, suka 7. Yeah. Dan bagi saya itu adalah penting untuk kita tahu kat mana kita berhenti dan move on untuk cari another golden prospect. Sebab kat luar sana tu masih besar lagi opportunity. Kan, kita baru bercakap Klang Valley, lepas tu kita cakap Semenanjung, kita bercakap sampai Malaysia, kita cakap pasal ASEAN, Asia, dunia dan sebagainya. So ada itulah, ni orang sebelah jiran sebelah reject, kita dah terus sedih. So kita ada 176 negara dalam dunia. Bayangkan, berbilion-bilion penduduk dalam dunia. So kita kena think positively. Jangan sebab satu rejection, hanya kita nak jual barang, orang tu kata saya tak nak, dah kita dah down, malam menangis-nangis. Boleh menangis, tetapi bagi saya kita kena bangkit. Okay, maknanya kalau kita sebab gini Fiza, kalau kita facing rejection, I think contoh senang macam boyfriend dengan girlfriend kan. Pernah tak dulu Fiza kena reject? Ni semua orang tengok. Saya tak tahulah. Saya reject orang, kau reject saya. Orang reject Fiza? Ada juga. Fiza sedih tak? Sedih lah juga. Nangis tak? Nangis, tapi masa saya rasa macam muda lagi lah, mana lagi lain. Maknanya itu cara you nak move on lah kan? Nak move on, tapi okay kita saya muda lagi. So impact dia berbeza antara orang ke seorang kan. So kat situ, bagi saya apa yang saya belajar dan apa yang saya praktikan, is okay untuk kita down ataupun untuk kita go below the line. Sebab dalam dari segi menjaga emosi kita ni, kita kena always above the line. But there are cases kita kena below the line. Below the line ni maknanya kita biarkan emosi kita bermain untuk seketika. Katalah kita nak menyesal ke, kita nak menangis ke, kita nak apa pun tak apa. Maknanya kita layan perasaan kita untuk sementara. Tapi selepas itu kita cepat bangkit. Maknanya kita move on. So it's okay untuk kita go below the line, but kena cepat-cepat kita bangun untuk go above the line. So itu sedikit sebanyak mengenai apa yang kita harus buat untuk menghadapi rejection. Ya, dan sebenarnya rejection ini normal, is lumrah, is fitrah. Okay Fiza? Okay, alhamdulillah. Cuba kita ada soalan. Soalan apa dia? Okay, sekejap Hasronizam Marhan. Bagaimana teknik kita nak follow up orang yang reject tadi, atau kita berpindah kepada next new contact? Okay, ini soalan yang bagus, tapi dalam Net Pro seminar saya dah terangkan. Okay, yang mana kemungkinan rejection itu adalah an early response.
Okay. Dan dalam kalau bisnes yang Encik Hairul Nizam mention ini adalah business network marketing umpamanya, maknanya kita kena dia ada cara dia macam mana kita nak menghadapinya dalam network marketing ya. Yang pertama, kita kena jadi coach. Kita jangan jadi seorang yang nak convince lah bahawa produk kita bagus ya. Maknanya kita kena jadi coach. Kita kena educate orang tu. Dan kita kena jadi consultant bagaimana nak membantu mereka dan untuk menunjukkan nilai tambah bagaimana produk ini actually sesuai dengan dia. Maknanya kalau sesuai dengan orang lain tidak semestinya sesuai dengan dia. Mungkin dia looking for something. Kan? Jadi kita kena match. Jadi kita kena follow up macam saya cakap tadi, kita kena follow up, ada proses dia. Mungkin kita nak bagi sampel produk kita kepada dia dan bagi dia test out dan kita follow up satu. Kemudian kita follow up lagi. Katalah kita buat demonstrasi, kita demo, tu second time follow up. The third one mungkin dia nak tahu pasal business, so kita lagi follow up. Mungkin sampai 4 kali kita bagi peluang. Naik kita move on. Okay. So boleh juga 5 kali, boleh 6, 7, tak ada masalah. Tapi kita mesti susun lah apa yang Tapi kita nak. mesti decide berapa kali kita nak kita nak follow up dengan seorang tu. Sebab apa? Yang penting dalam prospecting ni, dalam network marketing adalah dari segi berapa banyaknya prospek yang kita usahakan setiap hari ataupun setiap bulan. Maknanya it's about number game. Maknanya lagi banyak lagi bagus. Jadi kalau kita terlampau fokus kepada seorang tu, kononnya dia ni lah nanti nak jadi elang, nak jadi elephant, nak jadi buaya, nak jadi paus, nak jadi jerung kononnya kan. Tapi tak jadi-jadi. Lalas kita buang masa. So tak, kita ada standard kita. Ya. Dalam traditional business pun sama juga. Maknanya cara kita follow up dengan klien senang je. Okay, kita pergi selalu jumpa, saya selalu recommend pada kawan-kawan saya, kita buat engagement plan. Engagement plan maknanya yang pertama kita kenalkan siapa diri kita dan kenapa dan apa services yang kita offer dan kenapa servis kita sesuai untuk menjadi partner kepada dia atau menjadi supplier kepada dia atau untuk collaborate dengan dia. Jadi ada banyak aspek kita introduce. Dan kita follow up, kita update perkembangan terbaru, teknologi baru dan sebagainya. Lama-lama orang akan suka kat kita. Jadi sama juga. Maknanya kita kena cari peluang. Kalau dalam traditional business kita cari peluang. Kalau dalam golden opportunity, kalau dalam network marketing kita cari golden prospect. Golden prospect and golden opportunity. So itu adalah soalan yang saya rasa mungkin membantu sedikit sebanyak lah. Okay, saya tengok hari-hari kita rejection selalu dapat dari family dan kawan terdekat. Kalau stranger senang. Kalau stranger senang sikit. Itu penyata. Itu penyata lah. Betul. Betul. Dah kena reject selalu, dia tak jual dengan dia, terus cari orang lain. Betul lah tu. Okay. Soalan lagi boleh bagi saya baca-baca. Okay, kita dah setengah jam juga ni punya. Okay, alright. Tak sedar. Okay, saya bagi soalan nombor 3. Kita ada 5 soalan je. Kalau sempat sampai 5 lah. Sambil-sambil kita baca soalan daripada komen. Okay. Bagaimana? Okay, soalan saya ni saya pun tak tahu. Semua bagaimana soalan dia? Soalan dia Yelah. killing question. Ini soalan alah budak-budak baru nak up je saya ni. Okay, bagaimana nak switch rejection untuk kembali bersemangat dalam bisnes? Switch ni apa maksud switch ni? Macam kita tekan switch on off kan? Saya selalu macam mana kalau saya macam down ke apa? Switch macam tu lah. Saya macam, tapi saya punya cara ada cara saya, jadi saya tak tahulah macam mana nak korek rasa sifu. Kata mengkorek rasa sifu. Jadi macam mana tu? Okay, senang tak kalau kita nak switch on and off lampu? Tu senang. Senang kan? Switch on perasaan emosi kita senang tak? Itulah susah sikit. Okay, nak pergi kepada Facebook Live ni, apa kita buat? Saya kena Pagi-pagi kita buat apa? Saya kena cari mood kan? Cari mood. So senang tak kita nak on? Bangun saya kena senyum. Yes, kena senyum walaupun masa tu suami belum bangun lagi kan? Kita kena senyum. Siapa suami kita tak tahulah kan? So kita kena cari mood tu. So maknanya kita nak switch on, kita perlu lakukan sesuatu. Kalau rejection ni macam saya cakap tadi lah, kita kena fair. Maknanya kita kena face, kita kena accept it, kena improve it dan kena repeat. So kita kena prepare. Bila kita dah prepare and then barulah senang untuk kita handle. So kita tak kisah. Macam Fiza kata nak buat Facebook Live kan? Saya just tanya Fiza topik apa? Nanti saya just talk from my heart.
Okay, Itu saja. Cuma hari ni saya kena taruh note sikit sebab dia punya soalan tu rejection memang susah sikit lah. Saja je nak bagi soalan power. Okay, alright. Killer-killer. So bercakap pasal switch ni, maknanya switch ni maknanya macam move on lah. Bila kita nak move on ya. So saya nak berkongsi satu cerita. Cerita ni ramai orang tahu mengenai Jack Ma. Jack Ma ni kita tahu leadership dia cukup hebat. Dan saya membaca buku tentang leadership daripada Jack Ma. Tetapi saya nak cerita ni bukan berkenaan leadership. Bagaimana saya ada minuman ya. Alhamdulillah. Macam ni yang saya suka ni. Terima kasih Farah. Inilah Farah ya. Siapa yang belum kenal Farah? Terus Sifu punya mood. Terima kasih. Mood saya pun jadi okey. Fiza nak 2 jam lagi? Tak Boleh. Kalau 2 jam pun boleh lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, alright. Bercakap pasal Swiss, saya nak cerita pasal Jack Ma. Ramai orang tahulah tapi just nak recap balik. Jack Ma semasa dia kecil, dia bukanlah seorang pelajar yang hebat. Dia ni cerita dia lah. Dia bukan seorang pelajar yang hebat sehingga nak masuk college pun dia struggle. Kemudian bila dah masuk college perguruan, dia nak interview, nak menjadi guru, dia kena interview sebanyak 3 kali baru boleh accept. 3 kali interview baru dapat accept jadi guru kan? Dan dia jadi guru. Kemudian semasa Kentucky Fried Chicken nak buat dia punya outlet di China, masa tu dia buka for interview, Jack Ma bercerita ketika itu ada 24 orang yang attend interview. Fiza, 24 orang yang attend. Masa tu mula-mula lah kot candidate attend. Tahu tak berapa yang diterima? Berapa? 23 orang diterima. Tapi ada seorang je reject. Siapa yang kena reject? Dia lah. Jack Ma lah yang kena reject. So bayangkan, Jack Lagi Ma banyak kena reject. dari The hidup. only person yang kena reject. Bagaimana perasaan kita kalau kita the only person daripada 24 kita seorang reject? Apa kalau kita lah, macam mana agak respon dan reaksi kita? Sedih lah. Mungkin dah terjun sungai lah kan. Tak guna, useless lah, apalah semua Dah kan. tak nak bangun tidur je. Correct. So bayangkan, itu satu. Kemudian kita lihat dari segi interview, Jack Ma ni pergi lebih kepada 30 interview. Okay, sebelum ni lah Fiza, berapa banyak interview untuk cari kerja sebelum untuk dapat. Banyak juga. Mungkin ada 3, 4, 5 kan. Yang ini 30 dia attend. Wah, lebih banyak. 30 interview. Dan kita boleh lihat sekarang di mana dia. So maknanya Allah guide, Allah letakkan dia kepada satu bisnes yang sesuai dengan dia. Jadi apa yang kita harus buat adalah untuk mencari peluang. Bila kita kena reject, kita treat this as untuk kita peluang untuk mencari peluang. Cari opportunity dalam traditional business ataupun dalam networking, kita cari peluang untuk bertemu dengan prospek baru. Golden prospect or golden opportunity. So maknanya kat sini kita jangan kecewa dengan rejection because rejection ni fitrah, normal. Kalau kita tak face rejection, kita tak dapat business. Ingatlah, orang yang paling berjaya, yang billionaire dalam dunia ini adalah orang-orang yang menyelesaikan masalah besar orang. Bukan sekat masalah besar yang orang tak nak selesaikan masalah. Sebab susah. Kan? Cuba imagine macam AirAsia, kan? Everyone can fly. Dia menyenangkan kan? Masalah yang orang tak boleh terfikir. Saya bagi contoh umpamanya kan. So dia menyelesaikan masalah yang orang tak nak buat. Jack Ma pun sama juga. Dia membuat satu benda yang orang tak nak buat. Yang Orang rasa terfikir susah. sebagai susah. Okay, Crazy idea. Crazy idea. Dia dapat feedback dari kawan-kawan dia. Kawan-kawan dia kata semua ini crazy idea. Begitu juga dengan Facebook. Kan? Facebook. Kan? So semuanya mempunyai feedback yang negatif. Tetapi kita sebagai orang yang lain daripada yang lain, yang luar biasa, kita ambil tu sebagai satu peluang. Maknanya kalau kita nampak satu masalah besar, kat situlah peluang kita. Jadi entrepreneur, businessman dia akan melihat sesuatu cabaran, sesuatu problem itu sebagai satu peluang untuk menukarkannya dalam bentuk profit atau keuntungan. Itu Fiza. So sekarang bagaimana kita nak switch? Kita nak switch, kita mesti ada capability. Semalam saya share dengan Fiza, tadi saya share dengan Fiza pasal kebolehan, capability kita, maknanya skill kita. So kita nak ada capability tu, kita kena train lah. Macam mana kita nak train? Kalau satu hari pun kita tak nak marketkan produk kita umpamanya, macam mana kita nak train? Sebab tu kita kena train dengan ada mindset kita, train kita untuk face, train kita untuk macam mana nak connect dengan customer, train macam mana nak cari opportunity, nak present dan sebagainya. So kita keep doing the training. Capability to face the rejection. Itu bermaksud bukan maknanya kalau capability to face rejection tu kita datang buta-buta macam tu. Maknanya kita datang first time,
Ini cara kita face rejection. Datang second time kita dah improve. Datang third time kita lagi improve. Datang fourth time lagi improve. Kita improve sebenarnya. Correct. So itulah yang saya panggil sebagai capability to face rejection. Kita pastikan capability kita meningkat. Kan? Kemudian take it as part of the process untuk improvement. Maknanya kita percaya bahawa ini proses untuk kita grow. Proses untuk kita mendapat peluang. Proses untuk kita berjaya. So kita take it as a process. Kalau kita buat kerja daripada A to Z, phase of rejection ni salah satu daripada proses tu. Tanpa phase of rejection, saya rasa tak ada apa pun bisnes boleh jalan. Betul tak, Fiza? Betul. Apa bisnes pun mesti you face rejection. Kalau tak ada, memang very unlikely that in fact kalau kita nak pergi bank pun bukan senang-senang kita dapat loan. Dia akan check lah dia punya cik Chris, cik Ross, cik Tos lah apa semua benda sekali dia check kan. So bukan senang So maknanya kat sini rejection ni adalah satu fitrah. Dan yang ketiga yang saya telah pun berkongsi tadi, bahawa kita percaya bahawa Allah akan guide kita kepada yang lebih baik. Sebab tu selalu orang berkongsi kan, Fiza tak apa, Fiza ni ada hikmahnya. Tapi kita pun tak tahu apa maksud hikmah tu. Hikmah di sini maknanya Allah akan guide kepada yang lebih sesuai, yang lebih betul pada kita. Jadi kita tak tahu. Kan macam saya jumpa saya punya business network marketing kan. Saya pun tak tahu. Tapi Allah gerakkan hati saya untuk saya buat. Alhamdulillah bagi return yang besar kepada saya kan. So itu, tapi bukannya maknanya kita terus dapat macam tu, tapi kita usaha sebelum tu. Kita keep usaha Allah bagi. Usaha Allah bagi. Mungkin dia tak bagi apa yang kita nak, tapi dia gantikan dengan benda yang lebih baik untuk kita, yang lebih sesuai dengan kita. And then yang keempat, kita kena bekerja dalam pasukan. So kalau kita kena rejection, katalah kita jual tadi gincu lah kan, kita reject, then kita down, then kita cepat share dengan team. You pernah tak ada customer cakap macam ni kan, dia cakap ni kan, and then orang lain akan bagi feedback. Kita taklah terima feedback tu bulat-bulat, tetapi at least kita boleh berkongsi. Kita meluahkan. Sebab tu kita kena bekerja dalam pasukan. Apa pun kita kena bekerja dalam pasukan, network marketing business ke, traditional business ke, kita mesti ada team. Kalau kita tak ada team, dan kita cepat down, dan kita mungkin akan berhenti dari melakukan perkara yang sepatutnya kita lakukan. Dan yang kelima adalah bersama-sama dengan orang yang mahir, iaitu kita kena ada coach kita, kena ada mentor kita. Yang kita akan selalu bersama dengan mereka, especially orang yang dah lalui dalam bisnes yang sama. Itu top priority, orang yang dah sama bisnes dengan kita, orang yang dah berjaya. Itu nombor satu kita cari. Kan? Kalau tak ada juga, dan tak apa, kita cari orang yang let's say dalam bisnes yang sama, tetapi mungkin dalam bisnes bukan sama dengan bisnes kita, tapi dia dah sukses, umpamanya begitu. Jadi pada sini insyaAllah kita akan improve dalam mengendalikan rejection ataupun penolakan, yang akhirnya dia menjadi satu proses kita untuk mendapat bisnes yang lebih baik. So rejection ni adalah satu proses untuk kita mendapat bisnes yang kita mahu. Dan kita sukses lah. Yes, correct. Melalui. Yes, dan mungkin quote hari ni adalah kita boleh katakan bahawa rejection atau penolakan adalah suatu proses yang mesti kita lalui untuk mendapat bisnes yang kita mahu. Tu kena kita so kita kena tanam dalam fikiran kita, ini proses yang kita kena lalui. Dan kita mungkin daripada mula kita di tahap ketakutan yang amat sangat, sehinggalah kita mengurangkan rasa ketakutan hingga kepada keberanian dan hinggalah kepada kemarukan ataupun kepada ketagihan. Itu tahap ketagihan. So maknanya daripada takut kepada ketagih. Rejection ni kita tagih. Tak sabar-sabar nak jumpa orang. Macam tu kan. Sebab dia dah ada dia punya weapon dia. Dia ada weapon dia, ada senjata dia. Sebab latihan itulah dia biasa hadapi macam tu. Yes, Experience dia. Correct. So itu soalan yang tadilah, bagaimana nak menghadapinya kan. Ada lagi ke soalan? Biasa dengar. Ada soalan tak? Ada soalan tak? Kat sini tak ada soalan tak? Tak ada. Okey. Okay, kita kat sini. Okay, kita pergi soalan seterusnya, nombor 4. Okay, reaction ni boleh bagi kita sedang. Okay, soalan ni, rejection ni memang boleh buat kita rasa down kan. Kadang-kadang boleh jadi lama sangat. Lama sangat. Down tu. Macam kena reject dengan kekasih lah kan. Ada yang
sampai mungkin berbulan-bulan, bertahun-tahun. Ada yang terus tak kahwin. Saya ada pengalaman Sifu. Saya train budak sale, tim sale. Yeah. Ada yang memang daripada fresh lah, daripada fresh. Lepas tu dia kena reject untuk produk yang dia nak jual. Okay, Dan dia terus trauma. Oh, dia trauma Trauma nak terus resign. Tak apa, tapi itu dia makan gaji tak apalah. Correct. Tapi kalau kita sebagai kita business owner, Correct. kita dah level sampai kita rasa nak tukar Correct. business atau tukar produk ke servis, kan itu macam wire satu, macam banyak efek kan. Okay, so itu of course akan terjadi. Okay. Tapi bagaimana kita nak handle team yang down? Kita ni as leader, tapi macam ni kita nak handle team yang down? So tadi soalan berkisar pada diri Kita- kita. tadi kita- Sekarang kepada tim. Okay. Tadi contoh yang Fiza berikan tu agak-agak kenapa? Salah satu sebab lah kenapa. Kalau kita buat refleksi diri lah. Saya rasa macam sebab saya juga. Bukanlah saya kata Fiza bersalah, tapi di sini kita tidak membuat persediaan yang cukup kepada dia. Maknanya persediaan. kita sebab kita selalu bercakap mengenai skill, hardware skill. Kita bercakap okay, you nak jual you kena macam ni. Tapi kita lupa bahawa dia kena ada mindset di belakang, dia kena ada dia punya Persediaan. leadership di belakang, persediaan daripada software dia. Software dia kita tak bagi. Kan macam kita nak membuat sesuatu pergi, bila kita tak ada niat kan lillahi ta'ala, kita tak ada niat lillahi ta'ala, bila kita buat tu nanti dia tak orang kata fully ikhlas kan. Jadi kita tak fully exert to the true potential. Maknanya kita buat sekadar nak buat saja, nak please the boss, nak please orang dan sebagainya. So kita kena preparekan dia dengan dia punya kalau boleh kerawanan. Ya, macam kita ada unsur-unsur Islam kan. Maknanya kalau kita jumpa orang, kita bagi salam ke orang tu. Sebab apa? Benda ni semua adalah macam saya share dalam Net Pro seminar. Bila kita nak call orang, kita gunakan PepsiCo. Ingat tak PepsiCo? Pertama kita minta permission. Tuan, saya nak call tuan, minta tuan 5 minit untuk saya nak terangkan sedikit. Dan kita bercakap dengan enthusiastic, maknanya kita bersemangat. And then kita praise, kita puji dia. Puan, saya rasa tuan selama ni jadi manager dekat company ni kan. Kita puji dia dan kita bagi space kat dia untuk buat decision. Jangan kita paksa dia, kau kena beli sebab benda ni bagus. Tak boleh. Dan kita buat closing. Daripada perbualan tu kita buat closing. Bukan closing maknanya close sale, tapi maknanya kita buat appointment dengan dia dan sebagainya. So dia ada cara dia. Jadi yang ni kita kena prepare bagi kat dia. Kita prepare. Semua kena record. Yeah. So sebenarnya kalau network marketing, kalau Fiza ingat, sebab saya bercakap untuk dua bisnes. Dalam network marketing, kita ada satu langkah iaitu dalam get it started. Nah, maknanya selepas orang tu dah excited nak beli produk dan nak buat bisnes, kita panggil dia, kita buat appointment untuk actually set the expectation. Kat situlah kita terangkan, okay nanti you jumpa orang, you akan ada orang macam ni. So ini yang you kena prepare. Jadi bila dia jumpa, dia expect benda tu. Sebab ramai orang ingat jual barang ni kita jual dan orang terima sebab produk kita ni bagus sangat, memang cukup bagus, dan kita anggap bahawa orang berfikiran yang sama. Sebenarnya tidak. So dia bila orang tu rasa benda tu related dengan dia, connected dengan dia, ada nilai tambah untuk dia, baru orang tu membeli. Dan dia tertarik dengan kita, baru orang tu membeli. Jadi kat sini bagi saya ada dua cara. Bagaimana, sebab soalan tadi untuk handle team ada dua cara. Satu secara reaktif, satu lagi cara proaktif. Tahu kan apa tu reaktif dan proaktif? Okey. Cara proaktif adalah untuk kita buat engagement plan. Kalau untuk network marketing, memang saya selalu serangkan dalam langkah yang ke-6 iaitu engagement plan. So kita buat sama ada kita nak buat every month, every 2 weeks, terpulang. Tapi kita mesti ada plan. Kenapa? Kat situ kita mendengar daripada tim kita. Aku dapat rejection ni, aku jumpa orang tu kena reject, aku jumpa chemist kena reject, aku jumpa doktor kena reject, aku jumpa ni kena reject kan. So kita kat situ kita mendengar. A good leader is always a good listener. Ni quote pagi ni yang ramai leader guru semua bagi tahu. Saya dapat bagi tadi tu. Untuk jadi good leader, you kena jadi good listener. So you dengar. Lepas tu barulah kita share kita punya experience. Jadi dia nampak bahawa kita macam seorang ayah kan. Kita katalah sebagai, kalau dalam network marketing, sebagai upline partner. So dia ada tempat untuk dia mengadu. Dan kadang-kadang kita bagi solusi. Kadang-kadang solusi kita tu pun taklah bagus sangat. Tapi dia tahu kita berusaha untuk bagi dia cara untuk menyelesaikan masalah. Itulah bagaimana kita nak menjadi upline partner yang bagus. Kalau dalam traditional business pula,
Okay, saya dalam satu big corporate company yang very religiously follow the procedure. Maknanya setiap tahun kita buat 2 big engagement plan. Maknanya setiap 6 bulan kita sit down, kita ada one on one. Kita jumpa, katalah saya ada 20 staff saya akan jumpa 20 orang. So kita bagi feedback apa yang bagus dan apa penambahbaikan dan apa plan dia. Kenapa dia bagus buat kerja, kenapa dia tak bagus, macam mana nak bantu dia. So kita buat every 6 months dan kita ada engagement plan dengan big group untuk share aspirasi kita. Dan banyak SME company dalam traditional business dia tak buat engagement plan. Betul. So maknanya sebab apa? Sebab kita short sendiri. Kita ada dream kita ada objektif kita. Tak tahu sistem tu, Correct. cikgu. Tak tahu. So kita itu masalahnya Dia kena cikgu pun tahu. kena attend ni entrepreneur. Siapa yang nak tahu sistem macam mana, nak connect dengan staff kita SME supaya mana staff kita ni mati-mati bekerja untuk kita, untuk company kita. InsyaAllah kita. boleh hubungi Fiza. Nanti insyaAllah kita boleh set one on one punya konsultasi dan insyaAllah kita akan provide satu sistem di mana insyaAllah so engagement plan adalah satu. Apa yang ada dalam engagement plan pun kita ada yang kita usulkan supaya insyaAllah engagement dengan mereka akan memberi satu connection. So maknanya you kalau katalah you sebagai seorang katalah seorang technician, ke atas you ada engineer, ada manager, ada senior manager, ada GM, ada CEO. Tentulah dia tertanya-tanya kan, apakah impact yang saya boleh bagi kepada company. Sehingga satu hari dia pun couldn't care. Aku datang dia dapat gaji. Tapi kalau kita engage regularly, maknanya dia tahu, maknanya apa peranan dia, apa impact yang dia boleh bagi pada syarikat. Dan nanti satu masa dia akan tanya, apa yang saya dapat? Itu tak apa. Sebab tu company yang melakukan engagement ni, dia adalah performance based company. Maknanya staff pun dapat nikmat, maknanya daripada bonusnya, dari kenaikan gajinya, dan juga kita sebagai company pun kita boleh menjadi company yang daripada SME kepada medium scale, kepada corporate giant dan sebagainya. Dan ini yang adalah satu proactive thing yang kita buat dalam traditional business dan juga dalam network marketing. Dan reaktif pun kita kena ada, maknanya kita ada mechanism untuk recover. Recovery. So maknanya katalah kita tahu ada team kita teruk kena reject kan sampai ni. So kita janganlah nangis balik. Janganlah kita kat belakang Tutup. kan. Teruk dia tu je. Dan kita panggil. Janganlah kita cakap pasal topik tu, kita kata saya nak belanja makan, saya nak belanja minum. Boleh tak kita minum sekejap? Saya ada masih 15 minit, saya nak lalu rumah you. So kita sit down dengan dia, just minum. Nanti lama-lama dia akan keluar. Dia tahu. Nama dia keluar Tak lah. payahlah kata aku datang nak cerita pasal kau punya rejection. Tak payah. So kita datang, kita bercerita. Dan kat situlah. Maknanya sebab kita human being. Human being kita perlu satu mentor, satu guide, satu ayah, satu partner yang boleh memberi kita satu nilai tambah dari segi nasihat, penambahbaikan dan sebagainya. So itu saya panggil sebagai ad hoc. Ad hoc ni maknanya anytime. Macam tim saya baru ni ada ad hoc, dia kata dia ada masalah antara grup dia. So saya pun tengok jadual sekali, okey yang ni boleh squeeze. So okey saya pergi. Saya pergi dan saya tweak sana, saya tweak sini, mana yang perlu. Alhamdulillah dah improve. Bayangkan kalau saya tak ada ad hoc engagement, saya tak allocate, apa jadi? Mungkin company tu dah habis, dah punah lah kan. Itu satu. Yang kedua, maknanya kita kena set the expectation right. Dalam traditional business macam saya cakap dengan Fiza tadi, bila dia masuk kerja, first expectation. Okay, ni you punya job D. Job D tu expectation lah. Okay, ni you punya expectation kerja you, scope you. Itu satu. Tetapi kemudian bila kita ada weekly discussion. Sebab tu meeting ni kena ada. Meeting ni kena objektif. Orang takut meeting sebab meeting tu drag 2 jam, 4 jam, 6 jam kan. Tapi sebenarnya kita kena set the target of the meeting. Apa objektif meeting? Kalau kita meet the objective dan kita berhenti. Kalau boleh kita meeting macam weekly tu paling banyak pun 30 minit. Kalau semua buat kerja 30 minit je siap. Masalahnya yang ini tak buat kerja, yang ini tidur kan, dan sebagainya kan. So kalau every week kita ada action item, kita go to action item dengan action date kita follow, Di first tu. aman dunia. 30 minit mak, yang lain semua minum kopi pun tak apa sambil cari idea. Boleh minum kopi bulat-bulat tapi sambil cari idea. Apa penambahbaikan. Jadi bila semua orang contribute, semua orang connected, semua orang tahu the meaning dalam company, insya-Allah company itu akan fly. So maknanya
kalau dalam network marketing dia ada satu fasa dipanggil get it started. Orang tu nak start business kita panggil. Okay, mindset you kena macam ni, business ni buat macam ni. Ini the cycle of success. Ini key success factor dia, ini key failure factor dia, the do's and don't. So kita get the expectation right. Untuk traditional business pun sama macam tadi lah, the engagement and everything. And then kemudian seterusnya kita assign mentor. Dalam traditional business, dalam company pun, okay, katalah ada manager yang boleh jadi mentor dia sesuai. Katalah dia leadership dia kurang. Ada manager yang leadership bagus. So kita assign dengan dia. Kita bagi expectation, kita bagi expectation untuk dia punya mentor dan juga untuk mentee dia. Jadi kat situ boleh improve. Kan yang mentor pun boleh improve. Apa masalah yang mentee selalu hadapi, yang mentee pun boleh improve daripada mentor. Dan yang keempat atau yang akhir, kita gunakan storyline bila kita engage. Storyline ni is a conviction. So bila orang jumpa saya, sebab tu saya akan selalu bercerita mengenai katalah kalau ada story saya mengenai bagaimana saya menghadapi cabaran, bagaimana saya menghadapi sesuatu klien, bagaimana saya berjaya dan sebagainya. Jadi saya gunakan storyline. Storyline dulu saya selalu cerita ada 3 lah. Storyline dari segi kita punya financial, storyline daripada kita punya dari segi kita punya katalah kalau produk kesihatan dari segi kesihatan, and then testimoni kita dari segi kerohanian kan, apa rasa you dan sebagainya. So semua kita kena ada develop storyline bila kita marketkan produk kita, sama ada kita di dalam traditional business ataupun di dalam network marketing, semua mesti ada storyline. Dan kalau kita dengan staff kita pun kita kena ada storyline. Jadi kata, oh macam ni, oh betul lah memang boleh buat, oh kan. So bila ada storyline is like conviction. Rather than kita cakap benda-benda yang kononnya just Tak tentu lagi. tak tentu lagi terbukti. So cukuplah untuk soalannya ni Fiza. Ada lagi ke? Oh, ada, kita lagi 5 minit. Okay. Ada lagi ni. Wah, best lah dengar. Boleh. Itu sebab saya minum banyak kali. Okay. Maknanya kita kena proaktif dan reaktif bersama dengan tim untuk make sure tim tak rasa down lama-lama. So sebab dalam service industry pun saya dulu menjadi maintenance manager, pernah jadi senior manager. Dalam program maintenance kami ada yang proaktif. Ada macam preventive maintenance supaya jangan berlaku breakdown dengan mesin dan sebagainya. Dan ada juga reaktif, maknanya bila benda tu dah berlaku, apa kita kena buat. So kita kena ada dua-dua plan, reaktif dan proaktif. Okay. Soalan seterusnya, ni soalan last sebab kita ada 5 minit. Okay. Soalan apa tu? Tak salah muncul. Ini mesti soalan killing ni. Aduh. Mestilah. Kata nama pun Sifu, mestilah kena jawab Sifu. Okay. Alright. Apa kunci atau ayat-ayat yang Sifu guna Yo. Ini pakai ayat power lah ni agar 1 minit pertama tak kena reject? Okay, apa petua Sifu? Sebab saya tengok kan, kalau Sifu buat cakap dengan orang first time, nak start masuk cerita pasal network ke apa kan, orang tak boleh cakap apa, orang macam ternganga je. Ternganga tak pun kedip-kedip mata tengok Sifu, macam dia tercengang. Okay, jadi kita boleh ambil kan, orang kata rejection ni kadang dalam 2-3 saat, kalau dia tak nak dia akan cakap terus. Tapi dia tak. Jadi kita nak elakkan perkara tu berlaku dalam 1 minit pertama ke macam mana? Saya gunakan 3 perkara je. 3 perkara. Sebab 1 minit ni saya buat 3 perkara je lah. Okay, Kalau tidak saya gunakan Pepsico lah macam-macam. So first saya greet. Kita greet the right greeting lah. Okay, kita bagi salam kan, dan kita kata kemudian kita bagi ucapkan terima kasih. Kan seronok tak kalau orang tu bagi terima kasih? Kan kita kata Assalamualaikum, terima kasih lah dapat datang hari ni. Seronok tak? Seronok. Tu satu dah connection tu. Lepas greet apa? Kita praise, kita puji dia. Fiza, ya Allah, Fiza hari ni pakai baju cantik kan. Kalau betul memang baju tu cantik lah. Tapi kalau baju tu tak cantik, janganlah puji. Lepas tu kita buat apa? Kita pujilah yang kalau nampak kereta ke ataupun kita kenal dia. Masya Allah, saya dengar anak you berjaya SPM first dapat all straight A. So kita cari jalan macam mana nak puji. Tapi puji tu kena genuine. Kena jujur lah. Kena jujur, jangan puji kan tak pakai belasah. pakai belasah kan. Baju dia kita nampak aprak je tapi kita bagus kan. Tak boleh lah, kita puji, kita cari benda yang bagus.
Sebab dalam dunia ni kalau kita tengok negatif aja, bahaya. So kita tengok juga yang positif. So yang pertama kita grade. Yang kedua kita praise. Praise. Yang ketiga kita apa? Kita validate. Validate tu maknanya kita refresh balik objektif kita. Objektif kita. So tengoklah objektif kita. First, Assalamualaikum, terima kasihlah datang sini kan. Kemudian kita lepas tu kita alhamdulillah saya dengar anak you berjaya SPM straight A. Bukan sukar ya seorang ibu untuk mendidik anak. Saya rasa menangis dah kalau saya kan. Kalau dengar orang tu cakap dengan saya kan. Emosi. Correct. Yes. Tak, sebab itu all about marketing. Dan yang ketiga sekali kita validate. So puan ya, hari ni alhamdulillah objektif kita adalah untuk saya kenalkan sedikit lah yang saya rasa ada persamaan ataupun ada nilai tambah untuk puan ya, sebab mungkin puan memerlukan dan kita connect dengan dia. Kenapa? Sebab dia tak nak dengar benda yang tak kena mengena dengan dia. Sebab dia soalan dia datang dia kata what's in there for me. What's in there for me? Apa benda kebaikan benda tu untuk aku? Terus kita connect. Sebab Fiza bagi 1 minit, itu benda tu je lah. Yelah, sebab kadang starting ni pun kita tak tahu Correct. macam mana nak start. Okay, so benda tu 3 perkara tu kita cukup. Touching tak? Touching. Kalau macam tu kita buatlah, kita practice, lama-lama kita jadi master. Lama-lama kita crave untuk jumpa orang. Siapa lagi aku nak jumpa? Sampai daripada level takut sampai kepada level bahawa kita kemaruk nak jumpa orang. Pernah tak you tengok orang kemaruk jumpa orang? Pernah. Dia jumpa orang dia tegur, jumpa orang ni dia tegur, Ada, jumpa orang ni. Ada kan kemaruk kan? So macam tu punya level. Tapi dia bukanlah kemaruk tu maknanya dia cakap bukan-bukan, maknanya dia very objektif. Saya teringat satu cerita saya. Okay, alright. Saya pernah tanya Ashraf kenapa dia nak join kita. So dia kata, Bos dia tak tahu cerita. tak tahu, dia tak tahu sebab dia tak kongsi. Lepas tu dia kata sebab first time jumpa Sifu, dia kata Sifu terus salam dia dan cakap terima kasih datang interview hari Ahad. Alhamdulillah. Saya pun Feedback yang baik. So touching kan? Dia kata touching sangat. So bayangkan orang tu datang interview kan, kita Assalamualaikum, bagi salam kat dia. Lepas tu kita ucapkan terima kasih kan. Terima kasih sebab datang. Lepas tu nanti dia rasa macam tak pernah orang cakap terima kasih sebab datang interview. So itu adalah cara kita lah kan. So bayangkanlah kalau kita nak jual produk pun macam tu juga. Sebab 90% adalah emosi. 10% je yang sebenarnya fakta. Kan? So nak jual barang, bukanlah kita nak mainkan emosi orang tu, tapi kita kena connect, kita kena touch the heart. Supaya dia tak rasa macam So itu je soalan. Itu je lah. Tapi nak tahulah rasa Sifu memanglah tu je. Dia tanya macam tak cukup gitu. Kalau nak bagi ada soalan lagi tak? Sekejap saya tengok. Lagi kita orang So lagi satu berkenaan dengan ni lah kan. Macam Fiza selalu tanya, Sifu macam mana boleh buat orang tu macam sampai terenganga dengar, sampai meleleh ayat yang semalam Fiza guna kan. Semalam sampai orang tu meleleh-leleh dengan cerita saya kan. Sebenarnya senang je. You just talk from your heart. I mean connect dengan dia orang with sincerity. Kita datang macam kita nak membantu dia. Bukan kita datang nak charge dia. Ataupun nak so kita always connect dengan dia with macam nak sincerity. menjual Yeah. ke. So kita kena maknanya provide solution dengan dia. Kita jadi consultant dan jangan fokus pada produk sangat. Maknanya produk aku ni bagus, produk ni ada feature ni, feature tu tak ada. So kita lebih kurang cerita, okay ni produk ni sesuai kerana apa-apa. Macam tu. So kita talk with our heart, kita ada storyline, insya-Allah akan ada jualan. Best. Soalan tak ni? Korang ni yang tengok-tengok So kalau tak ada soalan, tak apalah kot. Sekejap. Okay, so far dah tak ada dah. Okay, alright. Tak ada sangat. Okay. Itu je lah. So boleh tak bagi saya promo sikit? Boleh. Okay ya. So Ada 2 minit. kita berada dalam platform Top Gun Consultancy ya. So saya dengan Fiza lah menerajui company ini dan kita ada 2 produk. Produk yang pertama adalah Empreneur. Empreneur ni kita guna sebagai satu platform untuk memberi business consultancy, one-on-one consultancy. Kita ada coaching, kita ada training, ada development, ada business program. Katalah nak buat business performance review ataupun kita nak buat business strategy inisiatif untuk tahunan dan sebagainya, kita akan membantu. So Empreneur ni adalah platform lah.
So boleh contact Fiza untuk mendapatkan apa pun bantuan dari segi nasihat ataupun dari segi physical improvement untuk company masing-masing, kerana semua company mempunyai penambahbaikan mereka masing-masing. Itu satu. Yang kedua, Ini untuk general. ini untuk Business. traditional business ataupun untuk conventional business. business. Nak business services ke, trading ke, engineering ke, construction. Kemudian kita ada satu lagi Net Pro. Net Pro ni adalah sebenarnya adalah untuk network marketing, dan saya pun offer Net Pro ni sebab saya sendiri mempunyai track record. Saya pernah menjadi the top world distributor untuk company yang saya buat, dan saya pernah mencapai jualan, saya pernah mendapat 1 juta ringgit income dalam masa 10 bulan. Jadi saya rasa adalah baik kalau saya dapat berkongsi bagaimana kita nak berjaya dalam network marketing dan juga dalam traditional business, yang mana saya pun dah proven ada lebih kurang 26 tahun lebih dalam bidang korporat, yang mana kita akan dapat berkongsi dengan semua orang bagaimana nak manage the company untuk improve dan untuk grow, kerana cabaran untuk SME dan company-company ini adalah untuk grow, untuk membesar dan sebagainya. So itu saja Fiza. So Planner ni sebenarnya kita dah start dah. Dah start company, dah ada query-query, memang kena book lah. Sebab kita tak ambil dalam masa yang banyak dalam satu masa. Jadi dia akan saya akan buat appointment. Buy appointment. Okay. Kalau nak tahu apa benda first step tu, memang one on one lah. One on one bersama Sifu. Okay. Apa-apa boleh contact saya. Okay, sekarang kita dah jam 11. Tak ada soalan dah. Kita akan jumpa lagi talk show dalam minggu depan. Jangan lari. Jangan lari. Harap-harap saya tak cuti lah. Khamis lah minggu depan. Okay. Kalau saya cuti pun saya akan letak saya punya saya punya kamera Oh, depan. ya gitu. Oh, lari. Saya dah boleh buat Facebook sendiri. Oh, ya ke? Oh, Sifu nak duduk jauh-jauh saya. Bukan. Maksudnya Fiza boleh buat Facebook live dengan cara saya tak ada di sini. Macam susah je. Satu pembaharuan tu. Cabaran lah untuk tim kita kat depan ni kan. Cabaran kat saya. Nanti kan Sifu ni, dia tahu tak soalan ni. Okay, itu je untuk hari ni, untuk minggu ni. Kita akan buat real live biasanya. Untuk show ni setiap hari Selasa. Okay. Selasa ke Isnin? Selasa. Minggu depan. So siapa yang tak sempat tengok atau nak tengok sambil nak tanya soalan minggu depan pun boleh. Kita orang ada setiap Isnin. Okay. Itu je untuk hari ni. Apa-apa boleh call admin kita orang. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. You know I'm gonna get you, yeah. Whatever it takes to get there. No, I won't drop you like everybody else does.